Alhamdulillah, kembali semula di Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Untuk topik kita kali ini adalah Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peyatim, dan bersama dengan saya di studio adalah Presiden Peyatim sendiri, iaitu Yang Mulia Profesor Datuk Dr. Haji Tengku Mahmud Mansor. Assalamualaikum Yang Mulia Datuk Dr. Alhamdulillah. Baik, sebagai permulaan Yang Mulia Datuk, bolehkah Yang Mulia Datuk terangkan mengenai latar belakang dan tujuan penubuhan peyatim ini sendiri, Yang Mulia Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana sebagai seorang bekas pemimpin, maka kami memberi perhatian kepada nasib mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Dan salah satu golongan yang kurang berkemampuan ialah anak yatim. Di Malaysia ni kita jangka lebih daripada 300,000 anak yatim. Masya-Allah. Terutama sekali kemalangan jalan raya, ibu bapa mati jalan raya atau lain penyakit. Jadi dengan sebab itu tim saya Peyatim cuba mencari jalan bagaimana nak memberi bantuan, terutama sekali untuk memajukan anak-anak yatim dan anak-anak miskin. Dan yang kami beri tumpuan ialah pendidikan. Menerusi pendidikan, insya-Allah seseorang insan itu dapat dibangunkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi itu kami tubuh Peyatim. Jadi Peyatim yang ditubuhkan pada tahun 1990. Kira-kira 31 tahun yang lalu. Masya-Allah. Dan pada masa ini kami ada 65 buah pertubuhan anak yatim. Seluruh negara. Dengan 69 asrama anak yatim. Yang ada lebih kurang 4,000 anak-anak yang tinggal di asrama. Jadi menerusi asrama ni satu strategi yang terbaik. Kerana anak-anak ini tidak menumpukan lagi ruang kepada masa yang lain, tetapi untuk study. Kerana kami bagi makan minum free, tempat tinggal free, ada bas bawa sekolah, pergi balik dan sebagainya. Jadi mengapa mereka tidak boleh maju? Jadi dengan sebab itulah Peyatim diwujudkan menjadi badan induk Pertubuhan Anak Yatim Malaysia dan menyelaras kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kemuncaknya kami juga kena ada menubuh universiti sendiri. Itulah kami ada Universiti Kuala Lestari, dan kita tawar daripada asasi, diploma, ijazah, master degree sampai PhD. Lengkap semua. Lengkap. Tingkatan ijazah, masya-Allah. Jadi dengan adanya institusi yang khusus memikirkan masa depan anak-anak ini, tinggal lagi masyarakat tak mengetahui apa yang kami buat. Terima kasih TBL Hijrah. Dengan adanya ini kita dapat. Baik, Alhamdulillah. Yang Mulia Profesor Datuk Doktor, daripada Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peyatim sendiri, ada ditubuhkan juga Yawatim, Yang Mulia Datuk, Yayasan Wakaf Pendidikan Anak Yatim atau Miskin Malaysia. Boleh Yang Mulia Datuk kongsikan pula kenapa ada Yayasan Wakaf ni pula? Oleh kerana kami memerlukan kewangan yang cukup untuk membantu, khususnya dari masyarakat. Maka kami terpaksa menubuh satu yayasan khusus kerana kami nak melibatkan bidang wakaf. Kerana dunia kita pada masa ini, wakaf ni salah satu strategi yang amat baik, bukan sahaja untuk pendidikan, tapi untuk membangun ekonomi ummah. Jadi dengan wakaf itulah kami tubuh universiti, dan universiti ini kami jual tanah tapak universiti itu. Satu kaki persegi RM30 dengan mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Terengganu. Tanah tu di Terengganu, tapak Terengganu. Jadi dengan ini lebih kurang 10 tahun dah. Lebih kurang lebih daripada 1 juta orang dah yang berwakaf. Alhamdulillah. Kami telah dapat wakaf ni, dan kami dapat hibah, dapat sumbangan, dan kami telah dapat menjayakan kampus kami sebanyak 50 juta ringgit. 50 juta ringgit. Jadi sebab itu, oleh kerana kita wakaf, kita nak anak-anak ini jangan menjadi halangan untuk belajar. Jadi kalau tamat SPM, dapat 5 kredit, mereka buat asasi 1 tahun
Di UCL, di universiti UCB. UCB. Dan kosnya 10,000 dibiayai oleh wakaf. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang belajar dekat kita ni juga kita pilih 200 orang lebih makan dengan dapur wakaf. Lepas itu bayar juga token. Makan pagi RM1, makan tengah hari RM1, makan malam RM1. Dan di samping itu kita juga selalunya zaman IT. Tapi kita buta hardware. Software okey. Jadi sebab tu kita bagi khusus setiap student yang masuk sini mesti tahu membaiki komputer. Kosnya RM250 seminggu. Dia akan dapat CJ dan kos itu dibayar oleh wakaf. Jadi pendek kata peranan wakaf. Ya, watim sini. Jadi dengan sebab itu kami juga secara tak langsung saya juga pengurusi anak yatim ASEAN sudah 11 tahun. Alhamdulillah. Jadi kami sedang membuat satu projek yang agak besar di atas 1,400 hektar tanah. Masya Allah. Di Terengganu juga, di Dungun, Di Dungun. yang kami namakan Taman Rimba ASEAN Terengganu. Dan kami akan melibatkan 8 negara ASEAN untuk membawa anak yatim, anak miskin belajar di tahfiz usahawan. Tahfiz usahawan. Bukan tahfiz biasa. Tahfiz itu akan melahirkan pedagang-pedagang. Dia pakar dalam bidang agama. Dia menjadi pendakwah dalam masa yang sama. Dia independen dari segi ekonomi. Mampu menjana ekonomi. Dia tidaklah minta sana, duit zakat sana, duit no. Masya Allah. Jadi semuanya ini peluang yang besar kepada umat Islam di Malaysia dan juga di ASEAN. Kerana kita buat ini. Jadi guru-guru ini guru sukarelawan. Kami guru sukarelawan. Alhamdulillah. Jadi memerlukan sokongan pada semua orang. Sama ada dia Muslim atau tak Muslim. Sebab kita menerima student itu dari semua kaum. Jadi itu apa yang kita buat. Alhamdulillah. Baik, mungkin yang terakhir daripada Yang Mulia Profesor Datuk Doktor, apakah seruan kepada masyarakat sendiri? Sebab misi dan visi daripada yatim dan juga yatim sendiri adalah besar dan memerlukan katanya bantuan daripada semua seluruh rakyat Malaysia. Apakah nasihat dan saranan daripada Yang Mulia Prof? Kami cuba menganjurkan kita kembali balik pada ajaran Islam. Islam mengajar kita rebutlah akhirat. Bila kita rebut akhirat, insya-Allah kita dapat dunia. Tapi kalau kita rebut dunia, belum pasti akhirat. Betul. Jadi dengan sebab itu, kalau kita hidup sekarang ni, kita duduk berlomba-lomba untuk kebahagiaan dunia. Tak ada kereta, beli kereta. Kita ambil loan, beli kereta. Ambil loan pula, 9 tahun, 7 tahun, monthly kita bayar. How much kita ambil loan untuk akhirat? Allah. Kita nak hidup comfortable. Kita ambil loan rumah, 300,000, 400,000. Monthly kita bayar 2,000. How much kita spend untuk loan akhirat? Allah. Jadi kami ada menyediakan loan akhirat menerusi pembangunan Taman Tra ini. Tra ni tahfiz ada, masjid ada, ekoturism ada, IKS ada. Satu new township. 1,400 ekar. Jadi kami ada package. Misalnya boleh ambil loan 18,000 daripada kami tanpa faedah tak apa-apa. Monthly bayar hanya RM300 saja. RM300 selama 5 tahun. Atau pakej kedua bayar RM150, ambil loan RM9,000, pakej 5 tahun. Atau boleh mengambil loan RM5,400, bayar RM90 sebulan. RM90 sebulan. RM90 sebulan. Sebaik-baiknya untuk nak membayar ni boleh online ataupun guna tabung kami. Kami ada 50,000 tabung dah kami edar dan akan sampai lagi insya-Allah 100,000. Dalam Islamnya sebaik-baiknya. Sebelum sembahyang subuh, masukkanlah dulu wakaf, masuk ke derma. Sedekah semua gitu. Jadi kalau tabung tu ada di rumah kita sendiri, setiap pagi kita masuk. Jadi ini satu peluang yang saya rasa kalau nak ambil insurans, ambil apa, biasanya
untuk keduniaan. Tapi kami offer untuk dunia dan akhirat. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Itu dia bersama-sama kita. Kita dah ada loan untuk di dunia ni macam-macam kita nakkan. Adakah kita sudah cukup insurans kita di akhirat nanti? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Yang Mulia Profesor Datuk Dr. Haji Tengku Mahmud Mansor, Presiden Penyatim, alhamdulillah, insya-Allah. Dan kepada penonton sekalian, seperti nombor yang tertera di kaca TV anda, bersama-sama kita infakkan, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat, teruskan bersama kita di Assalamualaikum, insya-Allah.